selamat sejahtera. Apa khabar semua hari ini? Okay, minggu ini saya akan buat 2 kelas serentak sebab saya ada seminar 2 hari, hari Selasa dan Rabu. Okay, student saya berniaga tanpa modal bersama pelajar usaha niaga asas 2. Minggu ini akan banyak gila bunyi ayam. Jadi, just ignore sahaja. Macam saya cerita, saya ada 2 pilihan untuk dengar bunyi ayam tu, ataupun saya stres ataupun saya ignore saja. Jadi untuk memudahkan kerja saya ignore je lah bunyi ayam tu, dan saya harap korang pun boleh ignore. Sila dengar poin-poin penting yang saya nak share. Saya tak akan upload slide. Saya cuma share link Facebook, YouTube ni sahaja, dan boleh faham dan catat apa yang penting. Okay, saya harap anda dapat banyak manfaat daripada kuliah pada minggu ini, sebab benda-benda yang saya share ni penting dan premium untuk anda semua sahaja. Okay, sure dengar sampai habis, dan di hujung sekali saya akan bagi satu link untuk anda jawab soalan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin ceritakan ataupun saya ingin kongsi apakah kandungan perkongsian kita pada minggu ini. Pertama, saya akan dedahkan dengan anda dengan formula kejayaan, tips untuk motivasi pada diri anda lah, yang pertama. Kemudian kita akan kenal pasti golongan yang paling kurang terjejas ketika PKP. Okay, jumlah pendapatan mereka di sana 3.75 bilion. Okay, sebenarnya ada lagi orang yang tak terjejas untuk kita kongsikan kebaikan produk kita. Ketiga ialah magic numbers. Apa itu magic numbers? Magic number ialah nombor penting untuk anda tahu, yang seseorang peniaga perlu tahu bila nak berniaga. Okay, benda ramai orang tak tahu, saya share eksklusif untuk anda semua. Dan seterusnya, topik mana nak jual. Okay, saya akan share kepada anda tempat trafik tinggi untuk jual semasa dan PKP dan selepas PKP. Dan lagi sekali, saya share kepada anda action plan apa yang anda perlu buat untuk berniaga pada hari ini juga. Okey. Dan lagi sekali, saya akan selitkan bonus. Apakah produk laris pada ketika PKP? Konten formula kejayaan hari ini lebih kepada spiritual marketing. Saya yakin kalau kita ada spiritual yang kuat, insya-Allah anda akan mudah untuk menjalankan perniagaan anda. Okey, ramai saya jumpa usahawan yang mempunyai spiritual yang sangat tinggi dan dia punya perniagaan adalah sangat awesome. Okey, sebagai contoh yang tengah popular sekarang ni ialah Ustaz Albert Liu. Okey, dia ada 5 bisnes sebenarnya kalau kita tahu, tapi kita tengok dia punya spiritual dia punya kaedah dia berdakwah ataupun disampaikan dia punya ilmu, dia berkongsi apa yang dia ada, itu adalah sebenarnya dia ada satu spirit yang kuat untuk dia yang dia amalkan. Okey, so apa yang kita boleh share di sini ialah sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Okey, semacam saya cerita pada korang, bisnes ni bukan kita nak duit, ya. Kita sorok dulu kita punya matlamat utama, kita besarkan ni, kita memberi manfaat kepada orang lain. Okey, macam mana nanti saya akan share kejap lagi. Seterusnya, kita beri kerana bahagia, bukan sebab mencari bahagia. Okey, kita nak beri manfaat kepada orang lain ni sebenarnya kita dah bahagia. Kita bukan nak duit orang tu baru kita bahagia, bukan. Kita beri sebab kita bahagia, dan dia, kalau dia terima tu pun okey, kalau dia tak terima pun okey juga. Bukan sebab kita mencari duit atau mencari bahagia. Okey, setengah orang define bahagia tu duit, tapi ikut kepada anda. Kebahagiaan tu ialah satu jenis kenikmatan yang ada pada diri yang kita boleh cari, yang kita tahu apa yang kita nak. Kita kena cuba explore benda tu. Seterusnya, buat apa yang Allah suka, Allah akan beri apa yang kita suka. Of
course yang saya cerita dari awal tadi, memberi manfaat kepada orang lain ialah satu aktiviti yang kebaikan ya. Saya pasti yang bukan beragama Islam, saya pasti Tuhan anda pun suka buat benda yang baik. Okay, so kita buat apa yang Tuhan kita suka, Tuhan kita akan beri apa yang kita suka. Obviously saya sendiri pun dah mengamalkan yang ini, teknik iaitu berniaga dengan Allah ataupun kita buat benda baik. Dan kalau dalam Islam kita kena yakin kita tolong orang tu kita buat kerana Allah, bukan dia bantu kita, tapi kita nak Allah bantu kita daripada keadaan yang kita tak sangka-sangka. Okey, macam saya cerita tadi, kita berniaga dengan Allah dulu. Untuk pada yang Muslim, kita niat kalau kita nak berniaga sebab kita nak bagi zakat, kita nak bantu orang yang susah. Okey, kita berurusan dengan Tuhan yang memegang jiwa-jiwa manusia. Saya baru dapat perkataan ini minggu lepas dalam seminar yang saya attend. Kita berurusan dengan Tuhan yang memegang jiwa-jiwa manusia. Sebab yang nak membeli barang kita tu ialah manusia. So, kita berurusan dengan Allah supaya Allah pemudahkan orang lain untuk nampak kita punya promotion dan dia akan beli dengan kita. Alhamdulillah. Seterusnya, kita perlu beri sebanyak-banyak manfaat yang kita ada. Okay? Bukan kepada bakal pelanggan saja, tapi kita punya parents. Kita niat untuk berniaga ni untuk bantu parents kita tambah income mereka, ataupun kita nak susah lagi parents kita untuk bagi kita income, kita cari income sendiri yang pertama. Kalau pada yang dah kahwin, mungkin kita nak bantu suami ataupun isteri kita untuk mencari manfaat. Okey, seterusnya ialah adik-beradik, maybe anda nak bantu adik-beradik anda sambung belajar ataupun bantu adik-beradik anda untuk membeli sesuatu untuk kemudahan dia. So itu ialah antara niat yang baik. Seterusnya rakan-rakan yang selalu dengan kita nak belanja mereka makan, kita nak buat benda yang mereka suka bersama-sama, dan akhir sekali of course netizen dengan memberi sharing-sharing yang berfaedah dan manfaat kepada. Kalau kita lihat di media sosial dan di kaca TV, ramai orang yang komplain ataupun terjejas dengan perniagaan mereka. Tapi tahukah anda, saya jumpa ramai usahawan yang dapat buat beratus ribu ketika musim PKP ni. Kenapa agaknya? Ada dua perspektif yang berbeza. Seperti yang saya share minggu lepas, kita boleh lihat setiap keadaan dalam dua aspek. Aspek positif dan aspek negatif. Saya tak nak discuss aspek negatif pada minggu ini. Saya nak discuss benda yang baik, iaitu apakah kategori rakyat Malaysia yang paling kurang terjejas ketika PKP. Lebih baik kita tekankan kepada yang boleh beli produk kita. Kita perlu kreatif untuk menjalankan perniagaan supaya kita boleh maju ke hadapan. Bukan memikirkan masalah, tapi seorang peniaga ialah orang yang boleh memberi solusi. Anda tahu berapakah jumlah penduduk Malaysia pada ketika ini? Di Malaysia, sehingga tahun 2019, terdapat 32.6 juta rakyat. Adakah mereka semua terjejas pada ketika PKP? Dalam banyak-banyak manusia ni, adakah semua terjejas ataupun sebahagian sahaja yang terjejas? Sebelum saya menjawab soalan tadi, jom kita bincangkan berapakah jumlah pendapatan penduduk Malaysia. Anda pernah dengar T20, M40 dan B40. T20 bermakna rakyat yang mempunyai pendapatan bulanan secara puratanya RM8,000 dan ke atas. M40, rakyat yang mempunyai pendapatan bulanan dari RM4,000 hingga RM8,000 sebulan. B40 merupakan rakyat Malaysia yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah. Nombor di belakang setiap huruf menggambarkan peratusan
rakyat Malaysia yang berdasarkan kategori tersebut, iaitu 20% berada pada kategori tertinggi dan masing-masing 40% pada kategori sederhana dan rendah. Okey, sekarang kita akan bincangkan berapakah pendapatan mereka. Okey, katakanlah sebanyak 10% merupakan frontliners yang terdiri daripada doctors, nurses, polis dan juga askar dan juga lain-lain yang berkaitan. Okey, jika ada 10% bertugas, maknanya 90% lagi berada di rumah yang aktivitinya lebih kepada bermain telefon bimbit ataupun telefon pintar selain membuat kerja-kerja rumah dan kerja pejabat. Okey, jika 90% berada di rumah, sebanyak 29 juta penduduk berada di rumah. Okey, iaitu 5.8 juta berada dalam kategori T20 dan masing-masing 11.6 juta dalam kategori M40 dan B40. Okey, kita lihat ataupun kita assume purata pendapatan untuk setiap kategori iaitu RM8,000, RM5,000 dan juga RM2,000. Jadi, jumlah pendapatan 90% yang berada di rumah adalah bernilai lebih daripada 150 bilion. Bayangkan, sebagai usahawan, kita patut mengambil peluang ini untuk memperbanyakkan promosi, soft sell dan juga content sharing bersama dengan bakal prospek anda. Okey, jom kita tengok. Adakah golongan yang tak terjejas ketika PKP ni? Okey, kalau kita tengok pengumuman daripada Perdana Menteri Malaysia, ada satu golongan yang tidak terjejas. Siapa agaknya golongan yang tidak terjejas tersebut? Mereka merupakan golongan pejabat awam ataupun kaki tangan kerajaan. Okey, pejabat awam ialah orang yang bekerja dengan kerajaan, sama ada di Putrajaya ataupun di setiap negeri di Malaysia. Okey, terdapat sebanyak 1.5 juta kaki tangan kerajaan sehingga kini, dan katalah minimum pendapatan mereka iaitu RM2,000 dan dapat lagi 500 bonus kaki tangan kerajaan ini, total sebanyak RM2,500. Dan kalau kita tengok, RM2,500 didarabkan dengan 1.5 juta kaki tangan, bermakna Malaysia ada lagi 3.75 bilion pendapatan yang ada pada kaki tangan kerajaan. Masih banyak lagi peluang-peluang yang kita boleh korek ataupun kita boleh gunakan untuk menjual produk kita. Okey, siapa lagi yang kurang terjejas dari segi pendapatan ketika PKP ni? Kita juga terdapat 4.8 juta pekerja swasta dan 50% antara mereka adalah tidak terjejas. Katalah pendapatan purata, setiap pekerja swasta ini RM2,000 sebulan, makna 4.8 bilion yang masih okey. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita masih boleh meneruskan perniagaan secara atas talian seperti biasa. Sebagai seorang pelajar, anda memiliki kelebihan yang banyak untuk mempromosikan produk anda secara dalam talian. Jadi, kenapa kita nak fokus kepada orang yang tiada duit? Kita boleh fokus perniagaan kepada orang yang ada duit. Ini merupakan salah satu tips bahagia. Okey, anda juga boleh apply kepada situasi yang berlaku pada diri anda. Ini bukan bermakna kita tidak menghiraukan orang yang tiada duit. Untuk kita bantu mereka yang tiada duit, of course kita kena ada duit yang banyak untuk bantu orang yang tak ada duit. Jadi kita cuba berniaga kepada orang yang ada banyak duit ni untuk kita bantu mereka yang tiada duit.
Faham ke? Faham? Okey, sekarang saya akan share produk hot ketika PKP. Okey, ini jika bulan lepas ni hot lah produk-produk ni ya. Terutamanya produk yang berkisahkan mengenai grocery, sama ada bahan mentah ataupun bahan yang telah proses, seperti ikan, ayam dan juga bahan-bahan mentah lain. Okey, kalau ada perasan, kedai-kedai runcit boleh buka macam Maidin, Giant. Mereka sangat diperlukan pada zaman ketika PKP ni sebab banyak kedai tutup. Okey. Kedua ialah peralatan elektronik ataupun home office. Kebanyakan orang terpaksa kerja dari rumah kerana permis perniagaan mereka telah tutup. Jadi mereka perlukan peralatan seperti meja, sometimes mereka perlukan printer dan berkaitan. Okey, sebab ini dah masuk office balik, dah tak hot lah untuk produk yang kedua ni. Okey, produk kedua ialah personal care. Okey, saya ada nampak beberapa usahawan siswa UKM telah jual seperti sanitizer, face mask, dan kita perlu pandai ambil peluang untuk cari supplier yang berkaitan dan juga yang boleh, yang murah lah. Jadi personal care selain daripada sanitizer, kita juga macam skin care, yang alat-alat yang kat rumah lah, macam sabun pun sangat hot. Kalau perasan banyak juga apa benda Watson dan juga Guardian buat promotion. Okay, seterusnya toys and game. Okay, dah pasti orang kat rumah bosan, jadi item seperti board game macam chess ataupun dam adalah salah satu aktiviti yang bermanfaat kepada ahli keluarga di rumah. Jadi produk permainan juga adalah sangat hot pada ketika waktu PKP sebab orang tak boleh buat keluar kan. Dan akhir sekali, fashion dan beauty. Okay, walaupun kita masih di musim PKP, masih ada orang akan pakai baju di rumah. Jadi mereka tetap akan membeli fashion dan juga membeli pakaian dan juga aksesori-aksesori kecantikan. Dan akhir sekali, online service pun banyak. Kalau ada perasan, saya ada jumpa satu servis mengajar orang untuk urut, sebab orang tak boleh, orang kena buat social distancing. Jadi pusat-pusat urut ni mungkin perlukan cari satu alternatif di mana mereka ajar orang cara untuk mengurut di rumah sendiri. Okey, ini merupakan produk-produk hot ketika PKP. Mungkin sebagainya masih boleh pakai selepas PKP. Tadi saya dah share dengan anda betapa ramainya penduduk Malaysia untuk kita berniaga. Tapi tak perlulah fokus kepada semua. Sebagai peniaga baru terutamanya, kita cuba fokus kepada bilangan yang lebih kecil. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan anda magic number untuk anda apply dalam perniagaan anda. Faktor penting dalam pekerjaan seorang ialah menjadi matlamat yang jelas. Matlamat amat penting bagi membantu anda mencapai apa yang anda ingin capai. Kalau kita masuk kereta tapi kita tak tahu nak pergi mana, kita tak akan pergi ke mana-mana. Kita akan pusing-pusing tanpa mempunyai matlamat yang jelas. Matlamat juga perlu disesuaikan ikut keadaan tertentu. Sebagai pelajar, anda juga mempunyai matlamat. Kenapa anda masuk universiti kan? Begitu juga dengan perniagaan. Matlamat yang jelas membantu anda untuk mencapai apa yang anda inginkan. Anda juga boleh meningkatkan prestasi perniagaan anda dari masa ke semasa. Kita boleh pecahkan matlamat kepada 3 matlamat utama: matlamat harian, matlamat bulanan dan matlamat tahunan. Hari ini saya akan bantu anda untuk mencapai matlamat jualan yang anda perlukan pada tahun 2020.
Sebagai contoh, anda nak buat RM12,000 pada tahun pertama anda berniaga. Bermakna, anda nak buat RM1,000 dalam 1 bulan. Okey, saya bantu anda macam mana nak capai RM12,000 dalam masa 1 tahun. Okey, terdapat 4 langkah untuk mencari magic number anda. Pertama, anda perlu dapatkan jualan unit jualan untuk setahun. Langkah kedua, unit jualan untuk sebulan. Ketiga, unit jualan untuk seminggu. Dan keempat, unit jualan untuk 1 hari. Okey, katakanlah produk anda ialah RM20 seunit. Okey, kita ambil harga jualan. Sebab RM12,000 tadi ialah harga jualan anda ataupun target jualan anda pada tahun ini. Okey, jika RM12,000 dibahagikan dengan RM20, setahun anda perlukan jualan sebanyak 600 unit 1 tahun. Jangan stres lagi, ini setahun. Jadi, langkah kedua, unit setahun tadi kita bahagikan dengan 12 bulan. Iaitu 50 unit sebulan anda perlu jual untuk mencapai RM12,000 dalam masa setahun. Langkah ketiga, anda perlu kena pasti berapa unit jualan pada masa 1 minggu. RM50, 50 unit bahagi 4 minggu bersama dengan 13 unit seminggu. Dan akhir sekali, langkah 4, dengan 13 unit seminggu dibahagikan dengan 7 hari, bermakna anda perlu jual 2 unit 1 hari setiap hari. Okey. Dengan mencapai 2 unit setiap hari, anda boleh capai RM12,000 sales tahunan anda dengan harga produk RM20. Okey. Dengan mempunyai matlamat magic number yang jelas, 2 unit sehari, dia membantu anda untuk keep track perniagaan anda. Anda tak boleh tidur sampai produk anda dapat jualan 2 unit sehari. Ini merupakan magic number yang patut kita tahu supaya kita jelas dengan kita punya matlamat tahunan kita. Saya bagi contoh yang kedua. Okey, katalah produk anda RM100 seunit. Jika produk anda RM100, anda hanya perlu jual 120 unit setahun. Dengan 120 unit tadi dibahagikan dengan 12 bulan, anda hanya perlu jual 10 unit sahaja sebulan. Untuk dapatkan pasti berapa kita jual dalam tempoh 1 minggu, 10 unit tadi dibahagikan dengan 4 minggu bersamaan dengan 3 unit sahaja seminggu. Dan akhir sekali, langkah 4, 3 unit dibahagikan 7 hari, anda dapat 0.4. Tapi at least anda boleh ada 2 option, sama ada anda perlu jual seminggu hanya 3 produk sahaja ataupun anda nak buat sehari 1. Bergantung pada matlamat anda. Jika anda buat sehari 1, anda akan jual sebanyak 336 unit setahun dan sebenarnya anda boleh capai setahun RM33,600. Okey, biasanya produk yang mahal, keuntungannya akan jadi mungkin 50% bergantung kepada produk anda. Jadi, kalau anda punya keuntungan 50%, setahun anda ada extra income sebanyak RM15,000, lebih kurang macam itulah. Okey. Ini saya dah kirakan kalau sehari anda jual 1 dan produk anda 1 unit. Okey. So, dengan ada nombor-nombor sebegini, anda lebih jelas secara tahunan, secara bulanan, seminggu, even 1 hari. Contoh terakhir untuk magic number anda, iaitu katalah jualan tahunan anda ialah sebanyak 50,000 unit setahun. Okey, dan harga seunit produk anda ialah RM20. Ini bermakna anda perlu jual sebanyak 2,500 unit setahun. Okey. Langkah 2, anda perlu kena pasti berapakah unit sebulan. RM2,500 bahagi 12 bulan bersama dengan 208 unit.
anda perlu jual sebanyak 208 unit sebulan. Dalam seminggu, anda perlu buat jualan sebanyak 52 unit. Dan angka keempat, 52 bahagi 7 hari bersama dengan 8 unit sehari. Okey, mudah bukan pengiraannya? Ini bermakna untuk mencapai 50,000 unit jualan tahunan, anda perlu jual sebanyak 8 unit sehari. Okey, 8 unit mungkin banyak, tapi jika anda buat cara yang betul, dia mudah sahaja. Setiap orang pasti ada matlamat ataupun jualan tahunan yang berbeza. Harga per unit pun mesti lain. Okey, jadi lepas ni untuk berniaga, anda perlu tahu berapa unit sehari. Jadi anda lebih jelas apakah aktiviti anda setiap hari. Anda perlu susun bila masa anda untuk study, bila masa anda untuk berniaga, bila masa anda untuk beraktiviti college. Dengan adanya unit sehari, anda lebih fokus dengan matlamat harian anda yang pelbagai. Jadi sebagai tugasan, sila kenal pasti nombor magic untuk kumpulan anda. Sebab kita ada lagi 2 bulan iaitu Mei dan Jun, anda perlu tahu apakah magic nama anda untuk anda capai selama 2 bulan. Okey, sila bincang dalam kumpulan, dapatkan jumlah jualan dan dapatkan unit jualan yang anda perlu buat setiap hari. Okey, setiap hari kumpulan sila capai secara harian. Okey, kita akan laporkan dalam laporan akhir untuk magic number ini. Faham ke faham? Jika ada masalah, sila ataupun persoalan, sila komen dekat bawah. Okey, saya akan cuba jawab satu-satu. Okey, kita dah kenal pasti berapa banyak kita perlu jual, tapi dekat mana nak jual? Okey, kita akan cari tempat yang mempunyai trafik yang tinggi. Okey, ada pelbagai cara sebenarnya, tapi untuk hari ini saya akan share anda bagaimanakah untuk buat jualan di tempat yang mempunyai high traffic. Okey, di Malaysia 5 sosial media utama yang kita selalu guna iaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube dan Google. Hari ini saya akan bincang lebih detail di WhatsApp dan Facebook sahaja. Okey, WhatsApp. Ada 2 tempat untuk WhatsApp ni. Pertama iaitu dekat WhatsApp group dan kedua WhatsApp status. Tempat pertama yang saya nak share ialah di di WhatsApp group. Okey. Tak semua WhatsApp group kita hormat WhatsApp group orang-orang lain yang dah jadi admin. So cari WhatsApp group yang sesuai. Macam tempat saya ada satu grup taman perumahan saya di mana ya? Hijauan Heights. Okey. Ini dia. Okey, memang grup Hijauan Heights ni tempat orang selalu sharing, buat pengumuman. Okey, check kalau korang punya kawasan perumahan ada orang lain tak berniaga, you all jangan gatal-gatal buat. Kita kena hormat orang lain punya privacy Okey, Hijauan Heights ni dia ada juga macam-macam, dia ada coach. Ikutlah korang. Korang janganlah asyik niaga je, bagilah juga kata-kata semangat dalam grup tu. Okey. Inilah contoh di WhatsApp group. Okey, tempat kedua saya nak share dengan korang hari ini ialah di WhatsApp status. Okey, WhatsApp status. Saya rasa korang selalu update kat sini kan. So di sini lebih mudah sebab ini ialah kawan-kawan korang. Okey, kawan-kawan korang selalunya lah yang tengok korang punya ni kan. Jadi upload je di sini. Soft sell dan hard sell, variety kan. Okey, saya tunjuk contoh. Ini pelajar daripada Fakulti Pendidikan Islam. Dia buat soft sell. So dia jual Noxa. So just update macam gini pun cukup. Okey, ada contoh tadi daripada Farah. Ooh, I see you every time. Inilah contoh kedua. Dan sebagainya. Korang kena kreatif, cuba cari, upload dan buat. Korang boleh guna yang saya suruh korang buat. Assignment copywriting dan content writing hari itu. Tempat kedua yang anda boleh apply dengan mudah ialah di Facebook. Okay, Facebook ni ada banyak function. Hari ni saya nak share 2 function sahaja. Okay, function pertama, kita
dia dinamakan marketplace. Kalau dekat iPad saya ni, marketplace dekat bawah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, tekan marketplace dekat situ. Ini ialah tempat yang agak tinggi trafiknya. Okay, anda boleh upload dekat sini. Okay, kalau kita tengok dulu. Okay, nampak orang yang jual makanan, ada jual pagar pun ada. So, dia akan pergi dekat tempat yang paling berdekatan dengan anda. Okay, anda boleh setting dia lah. Okay, kalau anda nak berniaga, senang je. Dan kalau kita PM dia dekat sini, dia tak perlu messenger pun boleh jawab sebenarnya. Okay, so macam mana? Kita tekan sell. Dekat atasnya ada button sell. Ada kategori, item, vehicle, properties, job. Okay, ikutlah barang apa yang nak jual. Tempat pertama ni saya nak ajar lah macam mana anda boleh upload produk anda dekat sini. Okay, letak gambar. Pilihlah gambar yang bersesuaian. Kemudian letak tajuk, letak harga, letak kategori, kemudian siap. Okay, letak gambar yang cantik lah. Ini saya tak isi sebab saya nak ringkaskan kelasnya. Okay, so anda boleh tengok dekat sini ada dia punya trafik agak tinggi lah. Okay, kuih raya ada, ikutlah semacam. Kalau kita kat sini, dia letak dia punya tu dekat kategori miscellaneous. Okay, health and beauty pun ada, bergantung kepada kategori-kategori anda. Okay, yang sponsored ni ialah iklan berbayar. Yang lain ni ialah percuma. Setakat ni Facebook tak kenakan apa-apa bayaran lagi untuk orang nak guna dia punya tu, dia punya servis. Dan kita boleh buat setting lah. Kalau saya ni selalu membeli, saya buat setting dalam 2 batu untuk saya cari. Okay, itu yang pertama di marketplace. Okay, ingat marketplace nama dia. Anda boleh try. Free je tak salah kalau kita try sebab dia free. Tapi saya lupa nak share. Betul nak jual dekat Facebook account ke dekat business account. Anda tak perlu pening-pening lagi yang tak ada business account tu. Just guna je account biasa. Tempat kedua dalam Facebook yang tidak memerlukan anda buat business account ialah di mana? Kita namakan dia ialah di Facebook group. Okay, group dekat situ. So macam-macam group saja. Okay, ni group saya punya lah. Okay, tapi dekat mana group yang anda boleh jual? Okay, pertama saya nak share berkenaan dengan penjawat awam tadi. Okay, cuba search penjawat awam. Penjawat awam Malaysia. Okay, saya pilih yang tu. Okay, kalau nak tengok dekat sini, banyak gila grup penjawat awam. Tapi cuba cari yang ada related dengan bisnes lah. Kita kena hormat grup orang sebab dia yang develop grup tu. So antara tempat yang korang boleh carilah ni, grup bisnes jurawat Malaysia. Dia yang bisnes penjawat awam. Tengok dalam tu ada 427,000 members. Banyak gila kot. Kemudian iklan kaki tangan awam. So cari yang related dengan bisnes. Tengok banyak gila kot dia punya apa nama tu, ahli dalam tu. Cari yang related dan hormat. Kadang-kadang ada yang kena bayar, ada juga yang free. Okay, cari yang free dululah untuk orang punya tu yang tak nak invest modal untuk marketing. Okay, kelas ni saya banyak ajar cara untuk buat free marketing lah. Ni. Okay, itu tempat pertama yang ramai orang jual. Yang anda boleh explore kedua ialah tempat yang related dengan kawasan anda. Okay, sebab saya dekat Ipoh sekarang ni, saya search dekat Ipoh. Okay, cuba tengok bilangan ahli dalam grup tu.
160,000, 17,000, 11,000, 5.4 dan 42K. Okey, ramai gila. Ini maksudnya traffic tinggi. Ada orang, kalau anda letak dekat anda punya page sahaja, anda punya profile sahaja, dia tak membantu sangat lah. Cuba buat dekat sini. Kita tengok lagi satu-satu. 160,000 members ni, dia bukan sahaja berniaga, dia benarkan, admin dia benarkan siapa jual kuih biskut raya, dia kata dia boleh respon di komen. So ini ialah dia benarkan lah. Sebenarnya ini ialah group community yang share yang berlaku di sekeliling. Okay, sebenarnya dia ada sebab buat group kat Facebook ni, which is nanti saya akan ajar pada kelas advance ataupun kelas dekat usaha niaga asas 2 nanti. Sebenarnya ada strategi pemasaran yang baik untuk buat group. Okey, ni group Bazar Ramadan, dia jual lah. Okey, sebenarnya masa anda scroll-scroll ni, cuba tengok apa benda engagement ataupun post yang macam mana orang suka. Tak semua orang suka. So kita boleh kaji dan kita boleh test. Okey. Wow, okey, sedapnya. Tak apa, cuba tengok. Okey, Bazar Ramadan of course lah makanan je. Okey, bergantung kepada produk jualan anda. Betul. Okey, cari yang related. Ini dekat Ipoh. Okey, satu lagi tempat saya nak share dekat anda, contohnya Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam lagi ramai penduduk dia. Okey, cuba buka satu-satu. Saya pernah jumpa ni iklan Shah Alam ada 118,000 members, 116,000 members. Okey, yang related dan yang senang anda nak hantar atau post lah. Okey, fokus dekat tempat masing-masing dulu sebelum kita pergi tempat orang lain. Ini apa ada strategi saya akan ajar untuk kelas advance nanti. Okey, untuk pelajar berniaga tanpa modal, anda boleh ambil khusus advance perniagaan nanti di UKM Sesmed. Kita ada offer. Kita guna account page kita yang biasa. Make sure korang guna dekat korang punya profile tu, korang update lah benda yang baik-baik. Tak payahlah tulis hobi tidur ke apa benda. So korang update je tempat-tempat yang maksudnya update post-post yang baik, yang positif. Kalau ada yang terlalu negatif, delete siap-siap. Kadang-kadang orang stalk juga kan, dia beli kat siapa. So just update benda-benda yang baik di dalam ni. Okay, siapa yang belum follow, boleh follow saya. Haziq Khairi. Okay, berniaga dalam Facebook ni, kita kena ingat kita berada di tempat sosial. Okay, jangan spam FB ataupun IG live orang. Jangan letak anda ada berniaga ni, sebab dia punya tempat. Okay, kita ada etika kita. Jangan buat orang marah. Kita cuba jadi orang yang sebaik mungkin. Kita nak share manfaat, kita bertanggungjawab lah dengan kita punya page. Okay, dan make sure group tu punya rules dan regulation. Semak. Ada group yang tak boleh jual, jangan pandai jual. Elakkan jual dekat tempat yang tak boleh jual. Okay, kalau dia tak benarkan, janganlah letak barang kat situ. Okay, make sure anda punya status tu selalu update. Okay, ingat kita punya assignment 30 copywriting dan content writing tu, anda boleh buat posting dekat anda punya page biasa. Untuk marketplace dan juga group tu lebih kepada hard sell, bergantung. Anda boleh juga try letak soft sell dekat situ dan tengok macam mana. Sila semak dia punya engagement. Dia punya maksud engagement tu ialah orang komen, orang like ke tidak. Okay, kalau macam sendu, kita cuba ubah iklan kita jadi iklan yang lebih baik. Okay, ramai yang masih takut nak buat FB live sebab kita buat live kan, nanti orang kecam ke benda. Kita lebih fikir benda yang negatif macam tu.
Okay, sebenarnya kat sini saya nak share sikit. Kat FB Live ni nak buat apa? Nak jual produk ke? Okay, pengalaman saya yang saya tengok ramai orang, kalau orang buat jual hard sell dekat FB Live, orang akan lari daripada kita. Jadi kita cuba buat soft sell sebanyak mungkin. Okay, ada beberapa contoh FB Live yang kita buat. Pertama ialah review produk, kedua ialah demonstrasi, kedua buat behind the scene, tips and trick, interview, talk show, instruction, do and don'ts, storytelling, Q&A, forum, vlog. Okay, ini ialah benda-benda yang anda boleh buat dekat FB Live korang. Bukan menjual sahaja. Banyak method anda boleh buat. Anda pilihlah mana yang bersesuaian dengan anda. Okay, yang anda rasa confident untuk jawab. Elakkan buat hard sell di FB Live. Okay, mungkin anda takut kan mula-mula. Sebenarnya percayalah, mula-mula anda buat FB Live, tak ada orang pun tengok. Okay, tapi kalau anda selalu kerap buat FB Live, anda punya live tu akan pergi dekat tempat orang yang tak pernah kenal anda, yang related dengan dia. Sebab itu Facebook punya setting tahun 2020. Dia akan banyakkan, dia akan bagi reach lebih banyak kepada orang yang buat FB Live. Itulah kelebihan FB Live pada tahun 2020. Jadi, saya nak offer ke anda, kalau anda nak join kelas virtual Seni Pemasaran Digital menggunakan FB Live, komen nak join kelas FB Live dekat bawah ni. Saya nak tengok ada sambutan ke tidak. Kalau tak ada, saya tak buat. Kalau ada, saya boleh buat. Okay, free je, tak bayar. Okay, apakah action plan yang anda perlu buat? Okay, setiap ahli kumpulan kena buat. Setiap kumpulan kena buat ya. Okay, update konten baik-baik di page personal anda setiap hari. Dia boleh jadi content writing atau soft sell. Kemudian lebih banyakkan motivational ataupun health quotes, perspektif positif, dan buat FB Live ataupun IG Live. Okay, so hari ni kita belajar dekat Facebook, so kita buat Facebook yang related lah. So post soft sell dan hard sell di Facebook group daerah negeri penjawat awam yang saya share tadi. Okay, itu langkah kedua anda buat. Kemudian anda nilai apakah respon atau engagement orang ramai terhadap post anda tadi. Okay, ini pun tugasan anda untuk minggu ni. Kalau student berjaya kata pemodal, korang buatlah produk anda. Student usaha niaga asas dan usaha niaga asas 2, anda boleh buat berdasarkan produk anda. Okay, kalau tak ada produk, kita boleh try dululah apa produk kita. Kita tengok kita punya apa nama dia, test market dulu. Kalau dia PM, then maksudnya anda punya tu ada keperluan yang orang perlukan, dan anda boleh buat. Ataupun anda kata kita dah habis order buat masa sekarang ni. Okay, cuba tengok dulu anda punya, cuba test market lah. Janganlah buat assignment lepas tu letak senyap-senyap dalam tu. Jadi anda boleh try tengok anda punya tu. Kalau ada ramai guru PM, maksudnya anda kena buat. Anda kena buat benda ni untuk usaha niaga asas lah. Untuk macam student berjangka pemodal, anda ada produk di sendiri kan. So maksudnya bagus. So kita test market dulu. Saya sangat menggalakkan untuk khususnya kita belajar buat marketing. Saya tak expect sales anda berpuluh ribu. Kalau marketing anda bagus dan anda dapat duit, itu bagus. Okay, jangan fokus nak buat jualan, kita share manfaat yang kita ada dulu. Okay, so untuk tugasan pelajar usaha niaga asas, anda buat action plan yang saya cerita tadi. Kita akan jumpa next week untuk belajar ManyChat. Okay, apa itu ManyChat? ManyChat ialah cara nak buat automatic respond di messenger Facebook anda. Okay, kalau kat luar kelas ni mahal gila, so saya akan share kepada anda. Okay, make sure anda dah ada Facebook page dan juga Instagram page untuk perniagaan anda. Dan kita akan jumpa pada 19 Mei minggu depan untuk kelas ni. Okay, untuk tugasan pelajar LMK 1522 berniaga tanpa modal, sila buat action plan yang saya share tadi. Minggu depan tak ada kelas, sila buat aktiviti pemasaran mulai hari ini. Try tak cuba tak tahu. Sekarang lagi nak try kan. Nanti bila dah kerja, nanti pun malu juga try. Baik korang try hari ni sahaja dan seterusnya. Tak cuba tak tahu. Okay,
Kita jumpa 19 Mei nanti untuk pelajar LMK 1522. Okey, sila isi borang kehadiran refleksi di bit.ly/niaga-pkp. Ada dua soalan kat situ yang wajib anda isi, dan yang lain tu pun wajib juga isi juga. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih kerana memberi perhatian dan dengar sampai habis. Saya doakan anda dimudahkan urusan dan selamat berpuasa.